Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang mantap di dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada para alim ulama, ustaz-ustaz, para habaib, kepada Tuan Imam, kepada Tuan Bilal, pengerusi Surau Al-Hidayah, ya, seluruh ahli jemaah yang hadir dalam kuliah maghrib pada malam ini, yang memfokuskan kepada tajuk yang khusus, ya, iaitu ciri-ciri ahli sunnati wal jamaah yang sebenar. Berarti kita seolah-olah sudah boleh faham kalau ada di sana ahli sunnah wal jamaah yang tidak benar. Dalam sejarah, walaupun umat Islam ini berpecah, ya, sesuai dengan isyarat yang telah diberitahu oleh Nabi SAW, sataftariqu ummati ila 73 firqah au millah, akan berpecah umat aku kepada 73 pecahan ataupun jalan. Kulluhum finnar, itu yang kita bimbang, kesemua yang berpecah itu akan masuk ke dalam neraka illa wahidah, kecuali satu. Jadi apabila ditanya kepada Nabi SAW, al-firqatun najiyah, satu pecahan yang selamat dari api neraka itu siapakah dia? Dalam riwayat, Nabi SAW menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, iaitu orang yang berada di atas jalan yang saya berada di atasnya dan juga jalan para sahabat saya. Maka disitulah datangnya terma ahli sunnah wal jamaah. Ahlun di sini bermakna pengikut. As-sunnah bererti jalan. Dalam konteks ini adalah jalan yang diredai, yang dijalani di dalam agama oleh Rasulullah SAW dan orang-orang yang menjadi tokoh dalam agama seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka dari takrif ini saja sudah terkeluar golongan Syiah daripada ahli sunnah wal jamaah, kerana mereka menolak majoriti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ada di sana yang dikatakan al-jamaah itu dengan membawa konotasi as-sawadul a'zam, majoriti umat Islam, kerana Nabi SAW berpesan, apabila kita melihat pertikaian yang banyak yang berlaku di kalangan umat, masing-masing mengaku dialah berada di pihak yang benar, maka apa jalan? Fa'alaikum bis-sawadil a'zam, hendaklah kamu itu bersama-sama dengan umat Islam yang ramai.
yang berpegang dengan ijma' ulama, yang tidak melanggar kesepakatan ulama, yang menjaga keharmonian sesama mereka, tidak saling kafir mengkafirkan, tidak saling bid'ah membid'ahkan sesama mereka. Jadi dalam sejarah, walaupun berpecah, tidak semua mengaku ahli sunnah wal jamaah. Golongan Syiah misalnya, mereka lebih berbangga mengaku diri mereka sebagai Syiah Ali. Kami ni puak Ali, kami ni parti Ali, kami ni penyokong Ali, ataupun mereka menggelarkan diri mereka sebagai Ahlul Bait, iaitu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diakui oleh orang Syiah. Sementara golongan Khawarij, golongan yang berperang menentang Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mereka pula tidak mengaku ahli sunnah wal jamaah. Mereka mendabik dada sebagai asyura, orang yang menjual diri demi untuk mendapat syurga. Kerana karakter Khawarij ini, mereka akan berperang dengan pemimpin umat Islam. Jadi kemungkinan mereka akan terbunuh. Terbunuh tak apa, kata mereka, kami akan dapat syurga. Golongan ekstremis dalam agama. Sementara golongan yang terlampau membesarkan logik akal sehingga membelakangkan wahyu, iaitu golongan Mu'tazilah, mereka juga tidak mengaku ahli sunnah wal jamaah. Mereka berbangga sebagai ahlul adli wat tauhid, orang yang mempertahankan keadilan Allah dan keesaan Allah. Dalam sejarah Islam, yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, kita dapati dua golongan. Golongan pertama adalah jumhurul muslimin, majoriti umat Islam, yang mengikut manhaj dua orang pejuang sunnah, iaitu Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahmatullah alaihima, dikenali sebagai Asy'ariyah Maturidiyah. Alhamdulillah, saya difahamkan di Melaka dah dibuat pindaan supaya jelas ahli sunnah itu Asy'ariyah Maturidiyah. Kenapa? Kerana ada di sana satu golongan lagi yang merupakan golongan minoriti, yang dia juga mengaku kami adalah ahli sunnah wal jamaah, iaitu golongan yang dikenali sebagai Wahabi, tetapi mereka lebih senang kalau dipanggil Salafi. Wahabi nisbah kepada pengasas gerakan Muhammad bin Abdul Wahhab. Kenapa tidak dipanggil Muhammadi? Kerana Muhammad itu kan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarang nak dinisbahkan kepada nama Muhammad. Seperti kita menggelarkan diri kita Syafi'i, ikut mazhab Syafi'i, sedangkan pengasas mazhab kita tidak nama Syafi'i, nama beliau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Pengasas mazhab Hambali bukan nama Hambal, nama beliau Ahmad. Jadi Ahmad Muhammad ini nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi, kan kebiasaan orang Arab, dia menisbahkan seseorang itu kepada anak atau bapa. Kalau kepada anak, makna dia Abu apa? Abu Umar, Abu Muhammad, Abu Abdullah. Ya, dia ni bapa kepada si Ahmad, bapa kepada si Umar. Atau nisbahkan kepada bapa. Dia ni Ibn Umar, dia ni Ibn Mas'ud, dia ni Ibn siapa, anak siapa. Jadi pengasas fahaman Wahabi, beliau anak kepada ulama yang terkenal pada zaman itu, ulama mazhab Hambali, ahli sunnah wal jamaah, iaitu Abdul Wahhab. Jadi digelar beliau Ibn Abdul Wahhab. Kerana kalau Muhammad kan ramai. Muhammad mana satu? Kalau makna takdir-takdirlah dia ni orang Melaka, seolah-olahnya orang kata, oh, Muhammad anak Ustaz Wahab. Anak Ustaz Wahab. Jadi orang tahu anak Ustaz Wahab, tahu. Jadi kekal gelaran beliau tu Ibn Abdul Wahhab, anak kepada Abdul Wahhab, lalu pengikut dia digelar Wahabi. Tetapi mereka lebih selesa mendakwa Salafi, iaitu kami ni pengikut salaf, dan dakwaan itu jelas tidak tepat. Kenapa? Kerana salaf itu generasi awal umat Islam, iaitu sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in. Sedangkan yang mereka ikut adalah Al-Imam Ibn Taymiyah atau Muhammad bin Abdul Wahhab. Al-Imam Ibn Taymiyah bukan salaf. Beliau hidup pada kurun ke-8. Padahal salaf ini 3 generasi awal. Lalu kalau kita terangkan begitu, mereka kata tak. Salaf bukan salaf zamani. Bukan salaf tengok pada zaman.
tapi salah manhaji. Manhaj itu manhaj salaf. Jadi Ibn Taymiyah ni manhaj beliau salaf. Apa makna manhaj beliau salaf? Beliau ikut salaf. Lah, kan balik kepada zaman ni juga. Balik kepada mengikut sahabat atau tabi'in atau tabi'in. Dan ini mereka tidak lakukan. Nanti kita akan terangkan ya. Kita tak ada masalah salafi. Sebenarnya yang salafi adalah pengikut mazhab yang 4. Dalam fiqh, kerana kesemua imam mazhab ini adalah salaf. Dalam akidah adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Kerana mereka lah yang mempertahankan akidah salaf. Baik. Jadi apakah ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah yang sebenar? Pertama, tentulah ahli sunnah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara sunnah Nabi SAW yang besar adalah tidak mengkafirkan ahlul kiblah. Nabi SAW tak bagi mengkafirkan orang yang zahirnya dia Islam, tiba-tiba kita kata tak, dia ni kafir, Nabi marah. Bahkan berlaku kepada sahabat baginda dalam peperangan, seorang daripada golongan muhajirin, seorang daripada golongan ansar, masing-masing berperang dengan musyrikin, berjaya menjatuhkan seorang musyrik, lagi masing-masing nak bunuh dalam peperangan, sama ada dibunuh atau membunuh. Tapi elok saja mereka nak bunuh musyrik tadi, lalu dia mengucap la ilaha illallah. Dengar la ilaha illallah, maka sahabat dari ansar tu automatik berundur. Tak jadi dia nak bunuh, tapi sahabat Nabi daripada muhajirin tetap membunuh orang tersebut. Sahabat berita kepada Nabi SAW, berhari-hari Nabi SAW komplain perbuatan sahabat tersebut. Sabda baginda, aqatal tahu ba'da'an qala la ilaha illallah. Tergamak kamu membunuh dia setelah dia mengucap la ilaha illallah. Akhirnya oleh kerana tidak tahan dengan komplain yang dikomplain oleh Nabi SAW, maka sahabat ini mempertahankan diri dia, mengatakan, ya Rasulullah, orang ini hanya nak selamatkan diri dia sahaja, bukan dia betul-betul nak masuk Islam. Kalau dia masuk Islam kan awal-awal lagi dia sudah masuk Islam. Ini dah jatuh dalam peperangan, tiba-tiba hanya tinggal nak dibunuh, dia mengucap, itu kan hanya nak selamat diri. Nabi tak setuju. Nabi menempelak pendirian sahabat ini. Adakah kamu membelah dada dia sehingga kamu mengetahui isi hati dia? Berarti itulah sunnah Nabi. Tidak boleh kita itu mengkafirkan. Jadi yang tidak mengkafirkan umat Islam siapa? Asy'ariyah Maturidiyah. Al-Imam Abbas Asy'ari, pengasas mazhab Asy'ari, dalam Maqalatul Islamiyyin, kan, dia menceritakan tentang pecahan umat Islam begini-begini, yang ni penyelewengan di sini, yang ni penyelewengan di sini. Tapi apa tajuk dia? Islamiyyin, iaitu orang-orang yang masih lagi orang Islam, tidak dikafirkan. Berbeza sekali dengan golongan Wahabi. Mereka cakap saja kita ikut sunnah, ustaz kita ustaz sunnah, kampung kita kampung sunnah. Tapi mereka tidak ikut sunnah. Seawal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dia mendakwa bahawa sebelum dia mendapat apa yang dia sangkakan itu pembukaan daripada Allah Ta'ala, aku tidak kenal, aku tidak faham makna la ilaha illallah. Okeylah, kotlah dia tawaduk. Kan saya dulu pun tak faham la ilaha illallah, tawaduk. Tidak. Bahkan tidak ada daripada guru-guru saya dan para ulama yang memahami la ilaha illallah. Berarti itu mengkafirkan. Tak faham la ilaha illallah. Guru-guru dia pun tak faham la ilaha illallah. Ulama-ulama sebelum daripada dia mendatangkan dakwah dia, tidak ada yang faham la ilaha illallah dakwah dia. Demikian ditulis dalam kitab Tarikh Najd oleh tokoh Wahabi Syekh Ibn Ghannam. Dia mengatakan Kubail, Kubail kalau qabla sebelum, Kubail sejenak sebelum kebangkitan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kata dia, umat Islam majoritinya terjerumus di dalam kesyirikan. Dan ini pendirian ulama-ulama Wahabi yang lain seperti Syekh Ibn Baz dan sebagainya. Adakah ini sunnah Nabi? Menganggap umat Islam ni dah jadi musyrikin, adakah ini sunnah Nabi? Sunnah Nabi adalah Nabi SAW bersabda, inilah akhsha an tusyriku ba'di. Sesungguhnya aku tidak bimbang bahawa kamu itu akan musyrik beramai-ramai selepas kewafatan aku. Orang Islam ramai-ramai jadi musyrik, Nabi tidak bimbang. Kut seorang dua yang jadi murtad, ia mungkin. Tapi kalau pakat umat Islam semua jadi musyrikin, Nabi tak bimbang.
Walakin akhsha alaikum an tanafasu fid dunya. Akan tapi aku bimbang bahawa kamu itu akan berebut-rebut dunia. Dan kamu itu nanti akan bahkan berbunuh-bunuhan kerana dunia. Dan kamu akan binasa sebagaimana binasanya umat sebelum kamu. Itu sunnah Nabi. Tidak menganggap bahawa orang Islam itu menjadi musyrik. Wahabi kan tidak. Bahkan kadang-kadang kalau kita pergi ke kubur, angkat tangan, berdoa, Ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkat wali Allah yang bermakam di sini, perkenankanlah doa kami, kuburiyun, kata dia. Kita itu dituduh penyembah kubur. Apa berlaku kepada penyembah kubur? Ia kafir. Menyembah lain daripada Allah. Jangankan kubur, sembah satu orang yang mulia pun kafir. Sembah Nabi, kafir. Itu yang berlaku pada Nasara, kan, menuhankan Nabi Isa AS kan jadi kafir. Padahal kita tidak menyembah. Kita hanya berdoa di sisi kubur, memohon kepada Allah. Kot-kotlah kita berdoa dengan keberkatan orang soleh yang bermakam di situ. Itu namanya tawassul. Tawassul di sisi kita, itu Nabi ajar. Tapi Wahabi lebih memenangkan fatwa Al-Imam Ibn Taymiyah berbanding dengan sunnah Nabi SAW dengan mendakwa kononnya tawassul tidak boleh dengan orang mati. Aina dalil? Tawassul Nabi ajar. Bertawassul dengan Nabi, Nabi yang ajar. Tiba-tiba kamu nak mendakwa itu hanya ketika Nabi hidup, kamu kena datangkan dalil. Tidak ada dalil. Jangankan kata tawassul, istighosah. Istighosah itu kan lebih serius lagi. Di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, kita terima istighosah selagi mana iktikad orang beristighosah adalah yang memberi pertolongan sebenar adalah Allah. Sama juga kita makan nasi. Kalau kita makan nasi dengan iktikad nasi yang mengenyangkan bukan Allah, syirik. Tapi kalau kita faham nasi ini hanya sebab musabab, usaha dan ikhtiar, yang bagi kenyang adalah Allah, tidak syirik. Sama juga minta tolong dengan wali, dengan Nabi ketika mereka hidup atau ketika mereka telah meninggal dunia, sama sahaja, hakikat tidak boleh memberi sebarang manfaat. Asbab, ya, mereka menjadi sebab pertolongan. Lalu saya tanya, di mana? Di Perlis. Kepada siapa? Kepada tokoh-tokoh yang ada ilmu, ada PhD. Saya tanya, adakah dalil yang mengharamkan istighosah dengan orang mati? Maka yang saya tanya itu menjawab, wih, dalil banyak dalam Quran semua. Masya Allah. Saya kata tak apalah, tolong bagi pada saya satu sahaja dalil yang jelas menunjukkan bahawa minta tolong orang mati itu haram. Sengak sampai habis program. Kot dia lupa, Ustaz. Biasalah manusia kadang lupa. Seorang mungkin lupa, habis yang 14 lagi. Yang semua PhD yang duduk sebelah-sebelah tu takkan pakat lupa habis. Geram tak boleh buat mai dalil itulah. Lalu dia datangkan idea begini. Kan Ustaz engku difitnah mazhab pokok daripada. Ustaz engku ni pengasas mazhab pokok ni nak cerita. Kau tuan-tuan nanti boleh sampaikan pada anak cucu tentang fitnah ni. Setelah mereka tidak boleh datangkan dalil atas dakwaan mereka bahawa haram istighosah dengan orang mati semata-mata kerana dia mati. Tapi kalau beriktikad orang mati itu yang memberi pertolongan sebenar, ya memang kita pun kata tak boleh. Lalu dia bertanya, kalau macam tu, bolehlah kita pergi kat pokok, kita minta, wahai pokok, tolonglah saya. Tapi dengan iktikad, bukan pokok yang bagi pertolongan, tapi Allah. Dia kona kot tu. Jadi kot-kot bagi dia wali dengan pokok tu sama. Jadi kami jawablah, istighosah tidak disyariatkan macam itu. Baik, lalu ada kawan saya kata tak boleh minta tolong dengan pokok. Dia kata, mana dalil? Tu poin dia. Mana dalil tak boleh minta tolong dengan pokok? Sebab dia nak balas tadi, kita tanya mana dalil tak boleh minta tolong dengan orang mati, dia tak boleh jawab. Jadi dia tanya, mana dalil tak boleh minta tolong dengan pokok? Jadi saya kata, kalau minta tolong dengan iktikad Allah yang bagi pertolongan, memang boleh daripada sudut tak syirik. Tapi bukan boleh daripada sudut disyariatkan. Tapi saya tak sempat terang detail kerana dipotong-potong. Yang bertanya tu potong, kita tak jawab habis. Kawan kita pun potong juga, dia nak jawab juga, tak sempat habis. Akhirnya diwawarkan, ustazku bawa mazhab orang Islam ni suruh pergi minta tolong dengan pokok. Dia tanggunglah. Yang buat fitnah tu tanggung. Hakikatnya mereka yang duk bawa tu, mana dalil? Kita kata tak boleh. Kan pokok tak ada dosa, kata dia. Pokok mana ada dosa?
Pokok pun selalu duduk tasbih. Ini perangai orang yang tidak memahami bahawa dalam bab tauhid dia ada hakikat dan dia ada asbab. Minta tolong kalau secara hakikat hanya dengan Allah semata-mata. Tapi kalau minta tolong secara asbab, ia boleh minta tolong kepada makhluk. Contoh, kadang-kadang kita nak besarkan surau masjid, kita minta tolong kepada yang berhormat kita, YB, ya, kalau ada peruntukan, bagilah pada surau kami nak buat pembesaran sikit. Tu tak tolong. Kenapa tak minta tolong kepada Allah? Iyalah, Allah tu kan hakikat, YB tu asbab. Kod nanti dekat-dekat nak pilihan raya, YB pula minta tolong dengan kita. Tuan-tuan, nanti situ insya-Allah lah saya akan masuk calon lagi. Tuan-tuan tolong undi saya lagi sekali. Itu kan ya, YB pula minta tolong. Awak tak minta tolong dengan Allah. Ya, Allah tu kan hakikat. Memang hakikatnya Allah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Itu yang kadang orang tak faham. Oh, ustaz sokong dia ni jadi pemimpin lah. Sokong tak sokong nombor dua. Mungkin saya tak sokong. Tapi dia dah naik. Awak ingat dia boleh naik tanpa ketentuan Allah? Kalau dia sudah naik, ada ke cara kita interaksi dengan pemimpin? Kan begitu. Jadi, dalam bab asbab, itu kita kata, wali-wali nabi-nabi menjadi asbab pertolongan sama ada ketika mereka masih hidup atau ketika mereka telah meninggal dunia kerana kebaikan dan kesolehan mereka. Jadi ini pegangan Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenar, tidak mudah mengkafirkan orang Islam. Yang kedua, pegangan Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak menolak setiap yang baharu semata-mata kerana ianya baharu. Jadi ini sudah dirosakkan kefahaman ikut sunnah ni. Ada orang kata kita kena ikut sunnah Syekh, betul? Setuju? Habis duk buat apa benda yang Nabi tak buat? Kalau kita ikut sunnah, jangan buatlah apa yang Nabi tak buat. Jadi ini salah faham terhadap makna ikut sunnah. Siapa yang mengatakan tak boleh buat satu perbuatan semata-mata alasannya kerana Nabi tak buat. Kan kita biasa dengar macam itu. Ni apa doa jemaah ramai-ramai, imam doa, makmum amin. Ni Nabi tak buat, kata dia. Ni apa selawat selang-selang tarawih. Ya, Nabi pun tak ada selawat selang tarawih. Lagilah macam tadi kita untuk macam-macam dia. Oh, ini tak ada dalil, kata dia. Maka sesiapa yang melarang sesuatu perbuatan semata-mata perbuatan itu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah melanggar sunnah. Dia telah melanggar ayat Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ilmu yang dipegang oleh para alim ulama namanya ilmu usul fiqh. 3 benda dia langgar. Pertama, dia langgar firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dibawa kepada kamu oleh Rasul, maka hendaklah kamu ambil. Yang ni yang Nabi bawa, kita kena terimalah. Jangan tolak. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang bagi dia larang kamu daripadanya, hendaklah kamu berhenti. Al-Quran kata apa? Wa ma nahakum. Apa yang bagi dia larang. Jadi golongan ini seolah-olah lebih pandai pada Quran. Dia kata tak. Bukan yang Nabi larang saja. Yang Nabi tak buat pun haram. Ini kan bid'ah. Quran kata apa yang Nabi larang. Bukan apa yang Nabi tak buat. Mereka memandai-mandai. Dan bercanggah dengan hadis. Nabi SAW bersabda, hadis sahih. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Dan apa yang aku larang kamu daripada kamu melakukannya, jauhi. Nabi tidak bersabda malam af'alhu fajtanibuh. Apa yang saya tak pernah buat, jangan kamu buat. Nabi tak kata macam itu. Nabi bersabda apa yang saya larang. Apa yang Nabi tak buat, tengok dalil. Boleh jadi haram, boleh jadi tidak. Nabi tak minum arak, ia haram. Nabi tak makan daging dhab, tak haram. Kerana bila ada sahabat nak makan, Nabi benarkan. Tapi kenapa Nabi tak makan? Nabi tak sedera. Nabi tak biasa makan daging dhab. Macam kita lah, kot tak biasa makan daging arnab. Kawan hidang daging arnab. Elok kita nak makan daging arnab ni, kita macam, daging arnab halal Syekh? Halal, tapi saya tak biasa makan. Jadi, itu yang kedua. Yang ketiga, bercanggah dengan ilmu usul fiqh.
Dalam ilmu usul fiqh kita tidak belajar hukum. Yang kita belajar ini hukum wajib, sunat, harus, makruh, haram, itu ilmu fiqh. Usul fiqh kita belajar hukum yang kita sebut tadi diambil dari sumber mana. What are the sources of Islamic law? Apa sumber syariat? Macam sumber undang-undang Malaysia apa dia? Peruntukan perlembagaan, akta parlimen, enactment negeri, keputusan mahkamah. Ya, ini sumber undang-undang Malaysia. Tapi kalau kita belajar usul fiqh, sumber undang-undang Islam, pertama Quran, kedua sunnah, ketiga ijma', keempat qiyas, istishab, istihsan, sadu zara'i, masalih mursalah, uruf, qaulus sahabi dan sebagainya. Dan diajar juga dalam ilmu usul fiqh macam manakah teknik mengeluarkan hukum dari sumber. Ini cerita usul fiqh. Bila orang tu kata Nabi tak buat, tak boleh buat, dia telah menyempitkan benda yang luas. Sebagai contoh, di Melaka ada tak highway yang 4 lorong? Ada? Tak ada. 2 lorong je. 3 lorong paling-paling. Okay, di KL ada. Di KL ada highway yang 4 lorong. Ya. Bayangkan highway yang 4 lorong, satu hari kita nak lalu, 3 lorong ditutup. Highway tu asalnya 4 lorong. Hari itu kita nak lalu, kita tengok, oi, 3 lorong dia tutup. Agak-agak jam tak jalan. Jam. Dan bagaimana jam dia, yang 1 lorong yang dibuka tu, dia masih bahagi kepada 3, 2 dia tutup, 1 saja dia bagi lalu. Motor boleh lepas. Bas dengan lori confirm parking tepi. Ini yang dilakukan oleh golongan yang ahli sunnah wal jamaah palsu ni terhadap agama kita. Agama kita asalnya luas. Nak tahu hukum, lalu lain Quran, boleh sampai. Lalu lain ijma', kesepakatan ulama', boleh dapat hukum. Lalu jalan kias, ya, benda yang tak ada hukum, dikias kepada benda yang ada hukum kerana sama. Asas hukumnya sama. Contoh, dikias haram minum, katakan kat tempat kita ni ada kan satu jenis air ketum, dia proses, dia campur dengan obat nyamuk lah, dia campur dengan obat batuk lah, apa dia peram. Air ketum macam ni kalau kita minum mabuk. Tapi apa hukum minum air ketum tu? Tak ada dalam Quran hadis cerita air ketum. Jangankan hukum, sebut air ketum pun tak ada dalam Quran hadis. Habis tak ada hukum? Ada. Macam mana tahu? Kias. Kias kepada apa? Khamar. Khamar ni apa? Arak. Dibuat daripada jus anggur. Kenapa pula kalau khamar haram, air ketum haram? Kerana asasnya al-iskar, memabukkan. Sebagaimana khamar memabukkan, air ketum yang macam ini juga memabukkan, maka hukumnya sama. Jadi banyak teknik. Belum cerita istishab lagi. Belum cerita sadu zara'i lagi. Belum cerita masalih mursalah lagi. Tapi bila dia kata Nabi tak buat, tak boleh buat, seolah-olah sumber hukum hanya perbuatan Nabi. Sunnah ada sekurang-kurangnya 3. Sunnah perkataan, sunnah perbuatan dan sunnah pengiktirafan. Ya. Sila tuan-tuan, maju ke depan. Ada sahabat-sahabat kita yang datang lambat. Mereka terpaksa duduk di luar. Ya. Fadal, sila ke depan supaya yang lambat boleh masuk ke dalam. Baik, seterusnya saya bagi contoh. Mungkin sebahagian daripada kita pernah mendengar tentang isu zikir dengan menyebut nama Allah semata-mata. Kan kalau zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, itu kita dah biasa. Lebih-lebih lagi dalam masyarakat kita ni, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu dah biasa. Tapi ada juga orang mengamalkan zikir dengan menyebut Allah. Diduduk seorang-seorang atau ramai-ramai, Allah, 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 Allah. Uish, macam ni tak ada dalil. Ini tak ada makna sebut Allah, Allah saja. Ya, betul ke Allah tak ada makna? Betul ke sebut Allah tak ada dalil? Sebab Nabi tak pernah buat. Oh, betul lah. Tapi dalil bukan hanya perbuatan Nabi. Al-Quran dalil. Dalam Al-Quran misalnya Allah berfirman, "Wadhkurullaha zikran katsira." Hendaklah kamu sebut Allah dengan sebutan yang banyak. Tapi wazkuru kat situ makna ingat, ustaz. Ya, ingat ia juga. Sebut pun ia. Sebab uzkur boleh bil lisan, sebut. Uzkur boleh juga bil jinan, ingat. Dua-dua boleh.
Dan dulu disuruh. Jadi itu sudah dalil menyebut Allah. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Sebutlah nama Tuhanmu pagi dan petang. Apa nama Tuhan kita? Ya Allah. Kemudian telah ijma', telah sepakat para ulama', tidak ada ulama' yang komplain zikir Allah ni tak kurang dari 700 tahun. Tak ada orang komplain. Awal-awal tokoh yang komplain zikir Allah adalah Al-Imam Ibn Taymiyah. Walaupun beliau alim, sealim mana pun beliau tidak akan mampu mengoyakkan ijma'. Dia hanya fikir sunnah saja. Okey, sunnah itu sumber hukum, kita tidak nafikan. Tapi sunnah bukan hanya perbuatan Nabi. Percakapan Nabi juga sunnah. Kan Nabi SAW pernah berpesan, la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah. Tidak putus-putuslah lidah kamu itu basah dengan menyebut Allah. Itu tidak dalil lagi kah? Dan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW beritahu tidak akan berlaku hari kiamat selagi mana ada dalam dunia ini orang yang menyebut Allah. Allah. Kut kamu tak faham dalil, jangan didakwa tak ada dalil. Kemudian, ahli sunnati wa jamaah, sunnahnya adalah menerima bid'ah hasanah. Kalau saya sebut macam itu, ada mereka sangat menggelupur sekali. Panas, terbakar, hangus. Sebab saya kata, menerima bid'ah hasanah adalah sunnah. Marah betul dia. Ustaz ni nak bagi orang sesat. Lah, memang betul pun. Bid'ah hasanah. Bid'ah baik. Kalau bid'ah buruk, kita pun kata itu bukan sunnah. Mana bukti bid'ah hasanah sunnah? Nabi sendiri terima. Bila ada sahabat Nabi yang jadi imam di Masjid Quba, dia ni membuat satu benda yang baharu dalam ibadah solat. Berarti Nabi tak pernah buat dan Nabi pun tak suruh, tapi dia buat. Apa dia? Dia sering membaca suratul Ikhlas. Pada setiap rakaat solat, dia mesti baca Qul huwallahu ahad. Berarti misalnya dia jadi imam solat Isyak nanti, rakaat pertama dia baca Fatihah, habis Fatihah dia baca Qul huwallahu ahad, habis Qul huwallahu ahad dia baca misalnya Wadduha, kemudian dia rokok. Rakaat kedua, Fatihah, Qul huwallahu, Alam Nashrah, rokok. Contohnya begitu. Pertama, Nabi SAW tak suruh. Baca Qul huwallahu setiap rakaat, Nabi tak suruh. Yang kedua, Nabi SAW tak buat. Yang ketiga, kebetulan makmum tak suka. Lalu makmum komplain. Makmum beritahu pada imam tu, sepatutnya imam pilih satu, kata dia. Kalau imam nak baca Qul huwallahu, dah cukup Qul huwallahu. Tak perlu lagi lanjut dengan surah. Kalau imam nak baca surah, tak perlu Qul huwallahu. Pilihlah satu. Dia tahu-tahu imam pun macam tu juga. Kata imam, kamu pun pilih satu. Kamu nak saya jadi imam, macam itulah cara saya. Jangan banyak komplain. Kalau nak macam-macam, kamu nanti imam lain je lah. Susah hati. Sebab dia ni bagus. Cuma kat situlah makmum kurang berkenan. Diadu kepada Nabi SAW. Kalaulah benar teori ahli sunnah wal jamaah palsu ni, yang mengatakan setiap perkara baharu dalam ibadah tu haram, pasti Nabi kena bagi tahu, panggil imam. Imam jangan buat. Ini benda haram. Sebab ini ibadah. Tidak, Nabi panggil, Nabi tanya, apa yang menghalang imam daripada mengikut cadangan daripada jamaah? Jawab imam itu, inni uhibbuha ya Rasulullah. Yang menyebabkan saya tak nak tinggal Qul huwallahu tu kerana saya kasih kepada Qul huwallahu. Kasih kepada Qul huwallahu bercanggah tak dengan syarak? Bahkan baik. Ada tak larangan tak boleh ulang surah yang sama? Tak ada. Jadi oleh kerana perbuatan tak melanggar syarak, dorongannya baik. Bahkan bukan Nabi tidak larang, bukan saja Nabi tidak larang, bahkan Nabi memuji. Nabi bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu kepada surah tersebut itulah memasukkan kamu ke dalam syurga. Jadi kalau nak ikut sunnah Nabi, macam tu cara kita. Jangan setiap baharu haram, Nabi tak buat, bid'ah, sesat. Kaji dahulu, kaji itu bukan kita lah, ulama. Kaji selari atau tidak dengan syarak. Tak selari dilarang bid'ah yang sayyi'ah, selari dibenarkan bid'ah hasanah. Dakwaan mengatakan bid'ah yang boleh hanya dalam urusan dunia, batil. Kerana jelas urusan dunia pun kalau bercakap dengan syarak, ya haram. Pembedahan urusan dunia. Pembedahan tukar jantina tak ada zaman Nabi. Makanya pembedahan tukar jantina bid'ah dalam urusan dunia. Boleh. Halal. Hasanah. Kan haram. Kerana bercanggah dengan syariat. Bukan masalah dunia atau agama. Kita sembahyang berjamaah pada masa PKP yang 2 tahun yang lalu
dalam keadaan jamaah diarahkan supaya sembahyang jarak antara satu sama lain, bid'ah atau tidak? Ya, bid'ah. Jelas Nabi tak buat, bahkan Nabi suruh rapat. Kenapa mufti kita tak larang? Satu Malaysia tak ada mufti yang larang. Kerana mereka melihat bid'ah itu hasanah. Mana dalil? Dalil Nabi suruh sembahyang jarak-jarak memang tak ada. Tapi dalil Nabi SAW suruh mengelakkan mudarat, la darara wa la dirar. Nabi SAW suruh menjaga nyawa. Quran suruh kita jangan mencampakkan diri dalam kebinasaan. Digabungkan dengan data dan fakta pada masa itu, kalau duduk hampir-hampir boleh berlaku jangkitan COVID-19, maka perkara baharu itu hasanah. Di sisi yang berpegang demikianlah. Ini saya tahu di kalangan ulama pun tak semua setuju. Ada yang kata dekat-dekat pun bukannya pasti ada jangkitan pun. Adalah argument dia. Tetapi yang membenarkan kerana melihat perkara itu walaupun baharu dalam urusan ibadah, tetapi tidak bercanggah dengan syariat. Kemudian, ciri ahli sunnati wal jamaah adalah beriktikad dengan Allah Ta'ala itu iktikad tanzih. Mana Allah Ta'ala maha suci daripada sebarang kekurangan. Maha suci Allah daripada menyerupai makhluk. Tak mungkinlah Allah itu sama seperti makhluk. Atau tak mungkinlah makhluk tapi sama seperti Allah. Tak mungkin. Yang mana ditakbir dalam ilmu sifat 20 dengan kalimah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah dan makhluk saling bersalahan. Allah tak sama seperti makhluk, makhluk tidak sama seperti Allah. Sementara pseudo ahli sunnah, maknanya ahli sunnah palsu, mereka terjerumus di dalam kekeliruan tashbih, iaitu memahami ayat-ayat, hadis-hadis yang mutasyabihat dengan kefahaman yang bercanggah dengan ayat yang muhkamat. Sedangkan dalam Quran sebut muhkamat itu hunna umul kitab. Ayat muhkamat itu adalah induk kepada Al-Quran. Kena jadikan itu sebagai teras, itulah tunjang. Adapun yang mutasyabihat, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tak ada yang tahu makna sebenar ayat mutasyabihat kecuali Allah. Saya ditanya pada 16 September 2020 di Melaka, ceramah sempena Hari Malaysia. Jadi dia tanya, Ustaz, adakah saya ni jadi kafir kalau saya menetapkan istiwa bagi Allah? Itu soalan dia. Kalau dia kata ada istiwa bagi Allah, adakah dia jadi kafir? Jadi saya terkejut dengan soalan tu. Saya kata, terbalik Tuan. Kalau Tuan menafikan istiwa, yang Tuan boleh jadi kafir. Kerana Tuan menafikan apa yang ada dalam Quran dan hadis. Rupanya dalam fikiran dia, yang bagus adalah Wahabi. Sebab bila berjumpa dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Wahabi terima. Iaitu Allah bersemayam atas arsy. Yang tak bagus ni Asy'ariyah ni. Asy'ariyah ni ahli takwil. Bila Allah dah berfirman Ar-Rahman al-Arsyistawa, dia kata Allah tak bertempat atas arsy. Saya kata itu keliru. Sebenarnya kedua-dua ahli sunnah wal jamaah yang sebenar dan ahli sunnah wal jamaah yang palsu, dua-dua menetapkan istiwa bagi Allah. Asy'ariyah Maturidiyah menetapkan istiwa bagi Allah, Wahabi juga menetapkan istiwa bagi Allah. Itu tak ada khilaf. Khilafnya di mana? Dalam menjawab soalan apa makna istiwa. Maka pendirian Ahlussunnah wal Jamaah akan membawa kepada tanzih. Allah tak akan sama seperti makhluk. Allah tidak akan bersifat dengan kurang. Tapi Ahlussunnah palsu terjerumus kepada tashbih. Sebab dia menterjemahkan istawa sebagai bersemayam. Allah bersemayam di atas arsy. Ceklah dalam kamus apa makna bersemayam. Maknanya adalah duduk. Duduk apa dia? Memberatkan jasad atas bahagian punggung, itu duduk. Tak kisahlah bersila ke atas kursi ke, yang namanya kalau jasad diberatkan pada bahagian punggung, itu duduk. Kalau memberatkan jasad pada bahagian kaki, itu berdiri. Memberatkan jasad pada bahagian lambung ataupun belakang, itu baring. Sesuaikah kita terjemahkan istawa dengan bersemayam? Tak boleh. Tapi Ustaz, kami kata bersemayam dengan yang layak dengan Allah. Lain. Apa yang lain? Semata-mata kamu menambah yang layak dengan Allah, adakah selesai masalah? Tidak. Tak percaya? Kita ambil contoh yang kita tak kata, Wahabi pun tak kata.
Iaitu kalaulah satu orang dia kata, oleh kerana Allah Maha berkuasa dan Allah Maha berkehendak, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, maka bila Allah Taala berkehendak, Allah berkuasa melahirkan anak. Tapi dengan cara yang layak dengan Allah lah. Boleh ke? Selesai ke masalah? Allah juga beranak tapi dengan cara yang layak dengan Allah. Kan tak selesai. Kerana beranak itu sudah tidak layak dengan Allah, itu syirik. Dan bercanggah jelas dengan Al-Quran, lam yalid, Allah tidak melahirkan anak. Kuasa Allah tidak ada kena-mengena dengan perkara yang mustahil. Anak Allah itu mustahil. Jadi semata-mata menambah kalimah yang layak dengan Allah tidak menyelesaikan masalah selepas kamu menisbahkan kepada Allah yang tidak layak dengan Allah. Ayat Al-Quran, nasullaha fanasiyahum. Terjemah zahirnya apa? Mereka lupa akan Allah, lalu Allah lupa akan mereka. Boleh tak kita kata, berpegang dengan ayat Al-Quran, maka kita percaya bahawa Allah juga bersifat lupa. Tapi lupa yang layak dengan Allah lah. Adakah lupa yang layak dengan Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya tidak ada ahli tafsir yang menafsirkan nasiyahum dengan makna lupa. Yang ditafsirkan adalah nasiyahum bermakna Allah tidak peduli kepada mereka dan Allah azab mereka. Tapi Ustaz, mana boleh kalau kita alihkan makna macam itu takwil. Tak boleh takwil. Siapa kata tak boleh takwil? Salaf tak takwil. Siapa kata salaf tak takwil? Yang mengatakan tak boleh takwil adalah Al-Imam Ibn Taymiyah. Yang mengatakan boleh takwil adalah Allah. Kamu nak ikut Allah, kena ikut Imam Ibn Taymiyah. Allah sendiri takwil. Dalam hadis Qudsi, Nabi SAW memberitahu hadis Qudsi, hadis tapi Nabi cerita apa yang Allah firmankan. Dalam hadis Nabi memberitahu, Allah berfirman kepada hamba-Nya, ya bani Adam maritu falam tazurni. Wahai anak Adam, itu hari saya sakit, kamu tak datang ziarah saya. Adakah kita nak kata tak boleh takwil? Maka kita percaya bahawa Allah juga sakit dengan sakit yang layak dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah takwil. Dalam hadis yang sama, Allah menerangkan kepada hamba-Nya, marida abdi fulanun. Yang dimaksudkan dengan aku sakit adalah sakit hamba aku si fulan. Nak ceritanya besar ni urusan ziarah orang sakit ni, Allah nisbahkan sakit tu aku sakit. Padahal Allah mustahil sakit. Hamba aku sakit tapi kamu tidak ziarah dia. Kalau kamu ziarah dia, nescaya kamu itu mendapati aku berada di sisinya. Itu parah lagi. Allah di atas arsy ke Allah di rumah sakit? Sebab itu tak boleh faham ayat mutasyabihat secara zahir, kerana memahami ayat mutasyabihat dengan makna yang sedemikian itu tanda orang Nukuri kata apa? Sosek. Itu tanda sosek. Pandai-pandai je ustaz ni cakap orang sesat. Tidak. Quran yang sebut, wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min. Adapun orang yang dalam hati-hati mereka itu ada zair, ada bengkok, cenderung kepada sesat, maka orang ini akan ikut yang samar-samar daripada ayat mutasyabihat. Kenapa tak ikut yang muhkaman? Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa nak kata Allah bertempat? Bahkan ahli sunnah palsu ini, mereka juga sepakat dengan kita dalam keadaan mereka mengatakan istawa itu bermakna Allah bertempat di arasy. Dia juga bersetuju kalau arasy itu makhluk. Setakat saya duduk berdepan dengan golongan ini, saya tak jumpalah yang kata arasy bukan makhluk kecuali seorang. Ini mungkin yang baru nak up lah. Dia boleh tanya kepada saya dalam Facebook. Dia kata, Ustaz, mana dalil arasy itu makhluk? Allah Rabbi. Kamu nak kata arasy bukan makhluk, ya syirik, kufur. Tapi yang lain-lain tak disetujui ya, arasy itu makhluk. Okey, apa makna makhluk? Kan kita sama sepakat arasy makhluk. Apa makna makhluk? Orang yang belajar bahasa Arab, makhluk ni atas wazan maf'ul, daripada khalaqa menciptakan, khaliq yang mencipta, makhluk yang diciptakan. Apa makna yang diciptakan? Berarti sebelum diciptakan tak wujud. Allah khaliq, Allah wujud tanpa ada permulaan. Bila arasy tu makhluk, bermakna satu masa dahulu arasy tidak wujud. Adakah ketika arasy tidak wujud, Allah juga tidak wujud? Ya mustahil. Maka Allah wujud tanpa arasy, Allah wujud tanpa syurga, Allah wujud tanpa langit, Allah wujud tanpa bumi, pasti. Yakin. Adakah selepas Allah menciptakan arasy, lalu Allah berubah menjadi bertempat? Mustahil. Itu akidah al-hulul.
Allah bertempat atas makhluk dia. Wahabi pun tolak. Wahabi tolak akidah al-hulul wal ittihad. Kita juga tolak. Tapi dalam keadaan mereka menolak bahawa makhluk itu bahawa Allah itu bertempat pada makhluk, mereka tak perasan, mereka terima bahawa Allah bertempat di Arash. Nah, itu macam mana? Baik. Kemudian, pukul berapa kita nak berhenti? Bukan dah isyak ke? Tak bagi tahu 8.21 dah lama isyak. Hanya kuliah sahaja atau ada sesi soal jawab? Ya? Ikut saya. Ikut saya kuliah saja kan senang. Kalau kau tanya aku tak boleh jawab, kan susah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Ahad 11 Disember, ada sebahagian menonton saya cakap dalam 12 minit di Seri Perdana, di depan Perdana Menteri yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum itu ada majlis dengan ulama Al-Azhar, Syekh Dr. Jamil Faruqi, yang mana beliau ditanya tentang ciri Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau menyebutkan pertama, Ahli Sunnah wal Jamaah iaitu golongan yang tidak bangkit menentang pemerintah. Al-khuruj ala sultan, walaupun as-sultanul jair, walaupun pemerintah tu zalim. Kadang-kadang kita fikir pelik, takkan pemerintah zalim pun kita tak boleh lawan. Kalau pemerintah adil kita fahamlah. Baik. Pertama, kerana Nabi yang perintah begitu. Sahabat Nabi Sayyidina Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu bertanya pada Nabi SAW, dan Nabi bagi tahu akan datang satu zaman ada pemimpin-pemimpin qulubus syayatin, hati mereka hati syaitan, mana pemimpin yang jahat. Lalu sahabat bertanya, apa yang baginda suruh saya buat kalau saya hidup pada zaman itu? As-sam'u wa ta'ah, hendaklah kamu dengar dan hendaklah kamu taat, walaupun dipukul belakang kamu dan dirampas harta kamu, hendaklah kamu dengar dan hendaklah kamu taat. Kenapa? Pelik kan? Islam melarang kita membuat zalim, melarang kita membantu orang zalim, melarang kita redha dengan kezaliman, semua tu tak boleh. Tapi bila kita diuji dengan pemerintah yang zalim, kita disuruh taat. Kan pelik? Jawabnya tidak pelik. Kenapa? Pertama, kita kena yakin sebagai orang yang beriman, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh, apa yang Nabi ajar kamu ambil, kamu terima. Hikmahnya kenapa? Kerana mudarat memberontak melawan pemerintah lebih besar daripada mudarat sabar di bawah kezaliman dia. Bukan redha. Redha dengan kezaliman haram. Sabar dengan kezaliman dia. Dan kalau semua orang dibenarkan menggulingkan pemerintah dengan alasan pemerintah itu zalim, tidak akan ada stability. Yang ini digulingkan kerana zalim, naik yang baru juga dituduh zalim. Tak percaya, tengok politik di Malaysia sudahlah. Naiklah kerajaan apa pun, pasti ada yang komplain. Ya, tepuk dinding, tepuk atap, tepuk macam-macam lah label-label dia. Kan tak ada yang puas hati. Kalau dibenarkan, digulingkan seorang pemerintah dengan alasan zalim, ingat tak dalam sejarah, siapakah awal-awal pemerintah Islam yang digulingkan dengan alasan dia memerintah dengan zalim? Nepotism, kronism, siapa? Teka, orang Melaka. Dalam sejarah Islam, pemerintah yang pertama digulingkan kerana dituduh memerintah dengan zalim, mengamalkan kronism dan nepotism, siapa? Tidak lain, tidak bukan Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, ahadul mubasysyirina bil jannah, salah seorang sahabat yang dijamin masuk syurga pun boleh digulingkan dengan tuduhan zalim, nepotism, kronism. Bukan bila ada stability dalam masyarakat Islam, kalau dibenarkan orang yang tidak bersetuju dengan pemerintah mengangkat senjata dan menggulingkan pemerintah. Cuba lihat di Syria ketika almarhum Syahidul Mihrab Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala, beliau meninggal dunia pada malam Jumaat sedang mengajar tafsir di masjid kerana dibom. Ketika rakyat Syria ingin bangkit menentang Bashar, ya kita tahu Bashar karakter macam mana,
ayahnya dahulu macam mana perangai, kita tahu. Tapi kenapa Syekh Said Abdul Al-Buti tak bagi? Dan saya jumpa satu orang rakyat Syria di Shah Alam, dia jual nasi Arab. Ketika dia cerita pada saya itu, saya nampak air mata dia bergenang. Dia kata dahulu Syekh Said Abdul Al-Buti telah pesan kepada kami, jangan bangkit. Kerana jalan yang bakal kamu tempuhi adalah jalan yang gelap, yang menurun, yang kamu tidak tahu dia akan berhenti di mana. Tapi kami tak dengar. Setelah berlaku apa yang berlaku, baru kami nampak. Itu fitnah ni ulama' dah nampak awal. Tapi orang awam dia tak nampak. Dah berlaku, dah jutaan rakyat Syria jadi pelarian, termasuk ke negara-negara kafir, dan ratusan ribu yang terbunuh. Baru orang faham apa hikmah Nabi SAW tak bagi kita tu bangkit, cuba menggulingkan pemerintah walaupun dia zalim. Habis macam mana nak buat? Biar je lah zalim. Tak boleh. Kalau kamu berani, larang. Jihad yang paling besar adalah berkata benar di hadapan pemerintah yang zalim. Saya baru cakap benda biasa-biasa depan PM pun kena hentam teruk. Ustaz ni tak ada adab, boleh pula dia cakap kat PM macam tu. Habis tu nak suruh saya pergi jilat. Nak suruh saya pergi bodek. Dia, insyaAllah, kalau daripada awal saya ditugaskan pergi ke sana untuk membodek, saya tak akan pergi. Haram. Tapi saya diberitahu, Ustaz boleh tak sekian hari bulan datang? Kenapa mereka sebut nama Ustaz, minta Ustaz bercakap? Cakap tentang apa? Cakaplah tentang apa-apalah, ahli sunnah wal jamaah ke apa. Oh, kalau macam tu okey. Ada yang komen, Ustaz ni biadab, pandai-pandai pula nak ajar orang. Bukan nak ajar. Kan kita kalau bercakap depan pemerintah, kita kena bagi nasihat. Bukan berarti dia tak pandai, tapi memperingati. Kadang-kadang manusia ni kita lupa. Gitu. Jadi, itu antara ciri ahli sunnah wal jamaah. Nak ubah kezaliman macam mana? Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, rahimahullah ta'ala, dalam tafsir beliau, menerbitkan solusinya daripada ayat Al-Quran. Ya, kalau takdir kita diuji dengan pemerintah yang zalim, macam mana nak ubah? Iaitu diambil daripada ayat suci Al-Quran, wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'dha. Demikianlah kami itu mengangkat sebahagian orang yang zalim menjadi teman rapat dan pemimpin kepada orang zalim yang lain. Maka kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ayat ini menjadi dalil bahawa bila-bila masa rakyat itu melakukan kezaliman, nescaya Allah Ta'ala akan mengangkat, menguasai ke atas mereka itu pemerintah yang zalim seperti mereka. Lalu kalau mereka ingin membebaskan diri daripada pemerintah yang zalim itu, hendaklah mereka sendiri meninggalkan kezaliman. Kan selalu orang buat slogan apa? Ubah kerajaan. Kan? Ini kalilah. Ya, apa macamlah slogan. Turun, macam-macam. Ya. Tapi panduan daripada Al-Quran adalah ubah rakyat. Bukan ubah kerajaan. Kerana kalau kamu tak ubah rakyat, yang naik is the same corrupt people. It's just the same cycle. Kamu jatuhkan satu orang yang ambil rasuah misalnya, dijatuhkan oleh orang yang dia nak dia boleh ambil rasuah. Bukan sebab dia benci rasuah. Dia benci orang lain yang dapat rasuah tu. Kok saya yang nak. So, bila nak selesai? Jadi, ahli sunnah wal jamaah antara cirinya tidak al-khuruj ala sultan bersama dengan as-sawadul a'zam dan tidak mudah mengkafirkan orang Islam. Sekadar itu yang saya mampu sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf atas salah dan kesilapan. Hadza wabillahi taufiqu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
يا رب قد غفلنا وكلنا طمعون في عفو ومكروهة يا لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربك النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب هداك الكون الرحيم رحمة الهادي القريب حديثك النهر العذيب جوارك الغصن الرطيب فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله